Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bertemu lagi kita pagi ini untuk kelas sejarah yang seterusnya. Okey. So kita masih lagi terus membincangkan tentang topik peperiksaan akhir tahun. So untuk makluman pelajar-pelajar, pada kelas-kelas yang lalu kita sudah pun membincangkan bahagian B, Soroto, soalan yang pertama. Okay, soalan pertama kita dah selesai bincang. Soalan kedua kita sudah selesai bincang. Soalan ketiga kita sudah selesai bincang. Dan pada minggu yang lalu melalui kelas online ini kita telah membincangkan soalan nombor 4. Okay, jadi untuk pagi ini kita teruskan lagi dengan perbincangan. Kali ini di bahagian C, iaitu soalan pertama untuk esei. Okey, soalan pertama yang untuk esei. Okey. Pelajar-pelajar. Jadi apa topik yang akan disoal dalam bahagian esei ini? Okey. So, bab 5 tajuk Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, tajuk kecil, okey, tajuk kecil yang akan disoal dalam peperiksaan akhir tahun nanti ialah okey, Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, tengok seterusnya. Okey, jadi dalam tajuk kecil ini, dalam tajuk kecil Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ini, kita ada 2 slide sahaja. Okey, 2 slide. Okey. Okey, 2 slide ini yang disoal dalam peperiksaan. Jadi kita akan tengok slide yang pertama untuk kita bincangkan pagi ini. Okey, jadi ini dalam tajuk 5.2, faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kita ada tajuk kecil, kepimpinan raja yang berwibawa. Kita ada sistem pentadbiran yang cekap. Kita ada sistem perundangan yang tersusun. So dalam peperiksaan yang disoal ialah ini, sistem pentadbiran yang cekap, iaitu sistem pembesar 4 lipatan dan juga tugas pembesar. Jadi kita teruskan lagi dengan slide yang pertama. Okey. So ini berkaitan dengan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Jadi ada 2 perkara yang yang kamu kena ambil berat, iaitu yang pertama sistem pembesar 4 lipatan, yang kedua ialah tugas pembesar. Okey, kita terus pergi ke sistem pembesar 4 lipatan. Jadi apa itu sistem pembesar 4 lipatan? Okey. Sistem pembesar 4 lipatan ini ialah pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka yang berasaskan sistem pembesar 4 lipatan. Okey, sistem ini bermaksud setiap peringkat pentadbiran, okey, terdapat pembesar yang dilantik oleh pemerintah bagi melicinkan pentadbiran. So kelas, maksud ini tolong ambil berat. Okey, maksud sistem pembesar 4 lipatan ini tolong ambil berat. Okey, jadi kita tengok maksud seterusnya. Dalam sistem ini, teraju utama pemerintahan negeri, okey, pemerintahan negeri iaitu negeri Melaka diketuai oleh Sultan. Okey. Sultan dibantu oleh pembesar berempat, pembesar berlapan, pembesar 16 dan pembesar 32. Okey, kalau kamu tengok ada berapa tu? 1, 2, 3, 4. Sebab itulah sistem pentadbiran di Melaka ini dikenali sebagai sistem pembesar 4 lipatan. Okey, kerana lipatan yang pertama kita ada pembesar berempat, lipatan kedua kita ada pembesar berlapan, lipatan ketiga kita ada pembesar 16 dan lipatan yang keempat kita ada pembesar 32. Okey, pembesar ini juga merupakan pentadbir pada peringkat pusat jajahan, daerah, mukim dan kampung. Okey, jadi ini cerita berkaitan dengan sistem pembesar 4 lipatan, iaitu lebih tepat lagi ini adalah cerita tentang apa itu ataupun apa maksud sistem pembesar 4 lipatan. So bahagian ini saya minta sangat kamu pelajar-pelajar untuk ambil berat. Okey, kita pergi ke cerita yang kedua, iaitu tugas pembesar. Okey. Pembesar memainkan peranan dalam mewujudkan sistem pentadbiran yang cekap. Okey, so maksudnya pembesar ini merujuk kepada pembesar yang 4 lipatan inilah. Okey. Antara tugas utama pembesar ialah yang pertama,
menjaga keamanan, okey, mengutip cukai dan hasil melalui sistem serah, membekalkan tenaga tentera, membekalkan buruh melalui sistem kerah. Okey, itu antara tugas-tugas utama pembesar. Okey, pemerintah Melaka juga mengurniakan kawasan khas kepada golongan pembesar. Okey, yang pertama, kawasan pegangan. Yang kedua, kawasan pemakanan. Okey, saya kecilkan dahulu slide ini. Okey. Jadi, apa itu kawasan ataupun kepada siapakah kawasan pegangan ini diserahkan, dikurniakan? Okey, kawasan pegangan dikurniakan kepada pembesar berempat. Okey, manakala kawasan pemakanan dikurniakan kepada pembesar jajahan dan daerah. Okey, jadi selain daripada itu, pembesar juga boleh memungut cukai dan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai ufti. Jadi, ini ialah cerita tentang tugas pembesar. Seperti juga tadi, berkaitan dengan tajuk sistem pembesar empat lipatan, pemaksud sistem pembesar empat lipatan, pelajar juga diminta untuk mengambil berat tajuk tugas pembesar. Okey. Seterusnya, mari kita kenali siapa yang ada di pembesar berempat. Okey. Untuk makluman kamu, okey, pembesar berempat ini terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksmana. Okey. Jadi dalam perbincangan hari ini, sekarang ini, okey, saya akan cuba bandingkan empat jawatan ini, bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksmana, dengan jawatan yang ada pada pentadbiran zaman sekarang. Okey, pentadbiran zaman sekarang. Okey, sebelum saya bandingkan, kita kenali dahulu tugas-tugas ataupun apa peranan-peranan pembesar berempat ini. Okey, kita pergi yang pertama. Bendahara. Bendahara ini ialah penasihat raja. Okey, bendahara ini juga ialah menteri utama. Okey, menteri yang paling besar dalam peringkat pusat dalam kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, bendahara ini juga seorang ketua turus angkatan perang. Okey. Okey, bendahara juga ketua hakim dan bendahara juga akan memangku sultan ataupun dia mengganti sultan apabila mungkin sultan itu keluar daripada negeri Melaka. Okey, keluar daripada negeri Melaka, mungkin dia melawat ke negeri-negeri ataupun negara-negara lain. Jadi bendahara akan memangku tugas-tugas sultan. Okey, itu yang pertama ialah bendahara. Okey, yang kedua, penghulu bendahari. Okey, jadi penghulu bendahari ini kerjanya ialah memungut hasil atau ufti. Okey, jadi penghulu bendahari ini ialah merupakan ketua segala bendahari. Okey, kamu tahulah apa itu bendahari? Bendahari ini kerjanya ialah kutip wang. Okey, yang seterusnya, penghulu bendahari juga merupakan ketua urus setia istana. Okey, bermaksud apa sahaja program yang diadakan dalam istana, penghulu bendahari dia akan jadi pengerusi. Okey, dia akan jadi ketua urus setia untuk uruskan program dalam istana itu. Okey, penghulu bendahari juga merupakan ketua syah bandar. Okey, merupakan ketua syah bandar. Okey, yang seterusnya, pembesar seterusnya, temenggung. Pembesar yang seterusnya, temenggung. Jadi kita tengok apa peranan temenggung. Temenggung ialah ketua polis dan penjara. Okey, temenggung juga sebagai seorang penguasa bandar dan kota Melaka. Okey, temenggung juga ialah pegawai protokol istana. Temenggung juga seorang hakim di darat. Okey, so itu ialah tugas-tugas atau peranan-peranan temenggung di kerajaan Melayu Melaka, kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita pergi pembesar yang seterusnya, itu pembesar yang terakhir iaitu laksmana. Saya kecilkan dahulu. Okey. So, laksmana ini berperanan sebagai ketua angkatan laut. Okey, laksmana juga pengawal peribadi kepada sultan ataupun raja. Laksmana ialah ketua duta. Laksmana juga ketua utusan ke negara luar. Okey. Dan laksmana juga berperanan sebagai hakim di laut.
Okey, so itu ialah tugas-tugas laksamana. Okey, jadi sekarang ini saya akan bandingkan dengan tugas-tugas pembesar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan pentadbiran zaman sekarang. Okey, untuk makluman pelajar-pelajar, okey, bendahara pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. So pada hari ini kita kenali lebih kurang sama jawatan itu, fungsi itu kita kenali sebagai sebagai apa? Perdana Menteri. Okey, bendahara kita kenali sebagai Perdana Menteri pada zaman sekarang. Okey, kita tengok penghulu bendahari. So, apa jawatan penghulu bendahari yang sama seperti pada zaman sekarang? So, Menteri Keuangan. Okey, so Menteri Keuangan adalah seperti penghulu bendahari pada zaman dahulu. Okey, temenggung. So, apa jawatan yang sama dengan temenggung pada zaman sekarang? Okey, so Menteri Dalam Negeri. Okey, Menteri Dalam Negeri. Yang seterusnya, Laksamana. Okey, so apa jawatan yang sama dengan Laksamana pada zaman sekarang? Menteri Pertahanan. Okey, Menteri Pertahanan. Jadi untuk makluman pelajar, cukup sekadar ini saja untuk hari ini. Okey, kita membincangkan tentang berkaitan dengan topik soalan esei nombor 1. Okey, jadi pada kelas yang akan datang kita akan membincangkan esei yang nombor 2. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi seperti biasa, selepas kamu mendengar, okey, mendengar taklimat ataupun topik yang saya bincangkan pada hari ini, saya minta kamu untuk isi dahulu kehadiran kamu, okey, supaya saya dapat tahu siapa pelajar yang bersama-sama saya mendengar perbincangan kita atau perbincangan soalan esei pada hari ini. Okey. Pelajar yang pandai guna QR code, kamu QR code sahaja. Okey, yang tak pandai guna QR code, kamu type lah link di atas. Okey. Jadi jika sudah selesai, tolong hantar maklumat kehadiran itu. Okey, dan saya akan paparkan jumlah pelajar yang hadir ke dalam grup kelas masing-masing. Okey, so itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.